ni. Zia cakap dia willingly nak baca doa. Sekejap sabar. Okay Ziad, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا خدمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekejap saya nak tulis ada something. Diana. Okay. Alright. So, kita mulakan now. Sementara saya nak cerita sikit pasal biologi. Saya nak share yang saya tak tahu sama ada you guys boleh nampak ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dah tak buat Google Meet ni. Sekejap. Saya struggle untuk orang kata for the first class ni memang saya struggle sikit. So, sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Bismillah. Sabar. Saya nak tunjuk satu video ni. Ni je lepas. Saya tak tahu korang, kalau you guys tak dengar, tak apa tau. Sebabnya, ini adalah video ni saya ada share dalam grup Telegram. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Belajar bayu, apa benda yang paling korang ingat kan? Cikgunya orang ada terima. Okay. Yang tadi yang sekolah dulu. Kenapa guru-guru tu best? Benda tu remeh. Sebab tak, kalau untuk certain orang rasa benda tu remeh, tapi kenapa you guys ingat sangat yang itu? Betul. Okay, lain daripada tu? Senang nak fokus kalau guru-guru. Okay, so wish pada junior. Ada. Sampai. Tapi kalau enjoy. Macam lah, saya dah enjoy dah. Macam dah biasa dah. Macam ni lah main tu. Biasa ni. Nak buat ke tak? Korang dapat walaupun korang tak dapat apa yang korang nak. Contohnya korang nak account korang dapat dia dalam benda ni. Macam-macam cakap korang dalam fikir side yang negatif. Korang fikir side yang negatif apa yang korang dapat. Korang belajar. Positif apa yang korang dapat daripada belajar science lah. Yang banyak orang nangis. Tak lagi lah. Saya jangan orang nangis. Saya memang dah sebab saya susah. Tak susah lah. Tapi saya isu saya dah banyak nangis. Tapi kalau nangis lah saya record. So kira kalau masuk aliran sains kalau tak nangis tu tipu lah. Firza nak tambah? Dengan ni? Farisha? Bila Allah main kita sebab semua orang mesti ada suka kita Allah main. Cuma bila kita nak agak ujian tu betul ni kita sebaik kita sebab semua ilmu benda yang kita belajar tadi sains tu ke apa-apa jadi semua bermanfaat mungkin macam contohlah macam sekarang kalau kita belajar macam spreadsheet lah untuk spreadsheet tapi tak masuk tak boleh terima kasih semua, thank you so much, terima kasih. Bye. So saya nak kata time management tu saya rasa game tak salah, saya tak pernah salahkan game, betul tak? Terima kasih. Okay, so itu sahaja. Okay, bye everybody, bye. Alright, okay. So saya nak cerita tu, yang itu tu adalah wish daripada nanti saya ulas. So saya nak tunjuk ada satu lagi video. Ini actually kalau kita ada chances kita nak belajar bio, saya lebih suka belajar. Setiap cikgu ada style dia sendiri tau. Sekejap sabar Alright, sekejap Apa ni? Okay.
Saya nak tunjuk satu. Ni for 30 seconds punya video. So fully, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, I forgot lah. Is it this one? Tu ke ni? Okay. Okay. Saya ulang lagi sekali Video ni pendek sangat. 30 saat je. Saya cuba. Sekejap Satu. Sekejap. Apa saya buat ni? Sekejap lagi sekali kalau kita belajar bio, normally saya akan ajar bio, saya akan buat macam ni. Okay, this one is Amar, ketua kelas awak. Ketua murid awak. So saya mula lagi sekali Right, for those yang baru masuk. Ni shooting. Ni kan live. Normally untuk biologi kita akan buat macam ni. Kita panggil dia adalah macam sharing session. So basically kita bagi topik untuk budak certain group. Korang akan bincang tajuk tu. And then bila korang bincang, korang akan present pada kawan. So ini kita panggil dia adalah grup guru muda. Grup guru muda ni mula-mula memang rasa susah, tapi lama-lama awak akan okey. Tapi tak semua subjek saya akan buat guru muda. Cumanya kalau awak ambil aliran sains ni, satu kita nak jadikan orang tu all-rounder. Maksudnya awak boleh bentang kat orang, awak boleh ada confident, awak punya public speaking bagus. So basically sebenarnya bila awak ada pembentangan macam ni, sebenarnya dia banyak tolong awak. Especially nanti kan awak ada speaking, awak ada lisan bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Jadi sebenarnya bagi saya, kalau untuk bio memang kita banyak kena bentang sebab awak nak explain pada orang. Tajuk bio ni banyak, 28 topik kan. So memang benda ni tak pelik lah untuk senior awak. Ini adalah senior awak SPM 2021. So diorang memang biasa buat lah. Ni adalah batch paling ramai, which is ada ambil bio 55 orang lah. Ini 2 kelas. UPSI, this one is UPSI. Ni UPSI, Amar UPSI, Amar ambil pertanian. Ini kelas UM. Alright, so saya berhenti sampai kat situ. Tadi kalau awak perasan kan, this one ini lagi sekali saya tunjuk. Yang ini adalah Fatia kan. Fatia cakap, mula sebenarnya saya tak nak saya cakap Fatia tajuk lain lah, janganlah cakap pasal cikgu. Tapi dia kata tak boleh, dia kata the thing is bio ni adalah satu, dia kata untuk dia tau, untuk Fatia, bukan untuk budak lain. Dia kata sometimes cikgu pun main peranan, which is true jugalah. Sebab masa umur saya 15, 16, basically sebenarnya cikgu bagi influence lah kalau kita minat subjek tu lebih ketat kan. So basically maybe satu kenapa Fatia minat Cikgu Mariana ni, satu sebab saya rasa saya minat bio. The thing is, apa-apa kan, korang kena minat tau. Tengok kan, kalau Fatia cakap, satu dia suka bio, 2 sebab. Satu cikgu, satu gula-gula. Ni semua tengah kena happy sangat sebab jawab kimia semalam. Kimia senang sangat semalam. So semua happy lah jawab kimia. Best benda tu remeh. Sebab tak, kalau untuk certain orang rasa benda tu remeh, tapi kenapa you guys ingat sangat yang itu? Betul. Okay, lain daripada tu? Senang nak fokus pada gula-gula. Okay, so wish pada... ni wish Ada. Okay, yang ni kan Fatia cakap kan, dia kata memang susah, which is betul. Saya tak cakap aliran sains ni adalah jalan yang mudah. Dan satu lagi bagi saya, kenapa Fatia rasa benda tu ni, sebab dia kena cari minat tau. Macam korang, kalau korang minat something kan, macam mana susah sekalipun kan, korang akan hadap. So untuk saya, Fatia cuba cari minat lah dalam biologi ni. Tak semua orang minat, tapi kita kena cari minat tu. Kita kena cari
part mana yang cantiknya pasal bio? Part mana yang bestnya pasal bio? Tu gula-gula satu bekas. Sekejap yang ni pula ni Mirza Batisha. Okay, Mirza punya point pula dia cakap macam ni. Kan tadi ada yang klik pool tu kan. Sebab ambil bio kenapa? Sebab terpaksa. Sebab masuk UM tak boleh nak tolak. Betul tak? So dia package. So ambil bio tu terpaksa sebab dah tak boleh nak tolak bio. So awak kena ambil. So saya nak bagi tahu kat sini kalau masuk Mirza kat sini dia kata redha tu sebab kita plan tapi ada orang macam mana Allah is the best planner. Ada orang yang plan hidup kita lebih baik. Kadang Tuhan tu tak bagi apa yang kita nak tapi Tuhan tu saya percaya dia bagi apa yang lebih terbaik untuk kita. So for those yang dah ditakdirkan masuk aliran sains, for those yang dah ditakdirkan ambil bio, mungkin itu bukan minat awak, tetapi kadang-kadang kita tak tahu benda tu adalah yang terbaik. So awak kena husnuzon dan redha. So ini what Mirza trying to say. Ini tak tipu. Bukan je budak nangis. Cikgu pun nangis. Saya tak tipu. Saya pun nangis. Memang struggle. Memang kita struggle. Sebab bio je 28 topik and then belum masuk kimia, belum masuk fizik, belum masuk maths. Kalau nangis tu, tipulah ambil aliran sains ni. Tak sekali ke orang tak pernah nangis ataupun mental breakdown, tipulah. Okay, so nak bagi tahu benda tu normal. Kalau you guys nangis tu normal. Kalau you guys rasa macam tiba-tiba Hafiz rasa macam apa benda lah yang aku ambil ni kan. Itu normal. Sebab sini awak pun pernah rasa benda yang sama. Okay? Ya. Ini lepas 2 tahun lebih ambil aliran sains tau. So basically the struggle is real tapi at the end tu dia akan jadi awak lebih baik. I mean kita tak, maksud saya the best version of yourself. So awak akan jadi lebih baik. Maksudnya survival awak adalah tinggi. Okay? Sekejap. Apa lagi? Saya kira kalau masuk aliran sains kalau tak nangis tu tipu lah. Mirza nak tambah? Yang ni? Arisha. Ni ustazah sikit. So dia cakap very sweet. Kasih semua. Okay, yang tadi dikatakan tak semesti kalau korang baca dia masuk periksa, tetapi masa korang buat ulang kaji tak ada satu ilmu pun yang sia-sia. Semua ilmu tu adalah ilmu yang berguna. Kejap ada yang boleh masuk. Ini. Ini daripada Mekcha, ni game PUBG ni. Dia kata jangan main game banyak sangat. Bukan, saya tak salahkan game tau, time management. So for those yang gamers, pandai-pandai lah korang adjust masa tu. Sebab sebenarnya game tu tak pernah salah. Yang salah sebenarnya kita tak pandai urus masa. So sudah kata time management tu saya rasa game tak salah. Saya tak pernah salahkan game, betul tak? Right. Okay. Okay, so itu sahaja. Okay, bye everybody. Bye. So itu sahaja daripada senior. So hopefully adalah sikit-sikit tu. Sekejap stop presenting. Hopefully adalah sikit yang daripada senior tu yang korang boleh relate pada diri awak. Okay. So basically memang masuk aliran sains ni adalah something yang quite challenging. Tapi saya boleh bagi tahu awak, insyaAllah awak tak menyesal ambil aliran sains ni. Okay. So for those yang terpaksa ambil bio, tak apa. InsyaAllah ada hikmah ni kat situ. Okay, so kat situ yang baru masuk lagi sekali, korang boleh tengok kat situ kita ada pool. So korang boleh jawab, ada pool dekat situ. Pertama, yang jawab kat sini baru 14 orang. Kita ada ramai ni kot. Kita ada 43 orang. So basically korang boleh jawab pool lah dekat tepi tu. Dia macam Squid Game punya features tau, yang ada 3 segi, 4 segi and then circle. Korang klik kat situ, jawab 2 soalan. Kat situ ada 2 soalan tau.
Soalan yang pertama adalah, kenapa ambil subjek bio? Pertama terpaksa sebab ambil kelas UM. Tak apa tau, awak jawab je jujur, tak ada masalah. Terpaksa tu is normal. Saya dulu masuk aliran sains pun terpaksa. Tapi satu kena redha, kena belajar redha. Kalau awak tak redha, susah. Alright, terpaksa sebab cikgu pilih ni, saya tahu ni kelas opsi. Minat bidang biologi ada 17 orang, it's good. And then sebab Cikgu Mariana, saya saja je letak. Mana tahu ada yang kenal saya. Tapi saya rasa saya tak ajar tingkatan 3 kan. So maybe you guys tak kenal saya. Anda daripada kelas mana yang kelas UM? Ada 19 dah vote. Kelas UPSI baru 3 orang vote. So for those yang ambil bio ni sebenarnya korang insan yang terpilih. So maksud saya dekat sini korang kena husnuzon. Lagi sekali kan ingat pesan saya. Kadang-kadang kita plan lain tapi Allah bagi lain. Tapi just ingat kadang-kadang Allah tu is the best planner. Kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi saya percaya Allah takkan bagi yang lebih baik daripada yang kita minta. Alright. So basically korang kena percaya dekat situ. So saya cerita dulu apakah itu biology. So do you have any question? Sebelum saya mulakan, ada tak soalan apa-apa yang awak nak tanya dengan saya? Dan saya biasanya saya akan bagi 3 soalan yang apa-apa saja. Lepas tu saya tutup. Korang dah tak boleh tanya apa-apa pasal Cikgu Mariana. So do you have any question? Nak tanya apa-apa pun pasal Cikgu Mariana? Saya bagi je ni. Ada tak? Cikgu memang mengajar biologi je lah. Saya ajar bio dengan sains. Saya punya major adalah biologi. Minor saya adalah kimia. Tapi saya tak pernah ajar kimia. So major saya memang bio. Oh. Any question? Lagi ada question than that? Saya bagi 3 je. Okay, dah 1. Saya kira 5. Tak ada orang nak tanya. So kita tutup. 1, 2. Apa-apa soalan saya bagi. Kira hari ni ice breaking. Bila ice breaking tu saya macam bagi awak satu masa buffer. Homework pun saya tak ada menulis-nulis dulu. Kita relax-relax. Macam orientation. Kita macam ice breaking je. So saya bagi awak 3 soalan nak tanya. Korang boleh tanya apa-apa soalan. Lepas tu saya tak bagi. Any personal life, personal thing pun saya bagi. Apa-apa awak nak tanya. Satu awak dah tanya saya memang ajar bio. Other than that, ada soalan lain? Kalau you guys nak type pun boleh. Cikgu, boleh tak hantar link tadi saya masuk lambat sikit sebab saya tak dapat kod. Link apa? Link apa ni? Link Google Meet ke? Tak. Link apa? Link pool ke? Sekejap, saya takut saya salah sebut nama awak tau. Nama awak is quite exotic for me. Vice Navik, is it? Yang vote. Oh, Vice. Thank you. Tak, Vice ada tak nampak? Saya tak tahu handphone punya features macam mana tau. Awak ada nampak tak? Dia macam ada button 3 segi, dia ada button square, dia ada button circle tau yang tulis activities. Awak klik. Oh, ya ke? Awak klik and then dia ada pool. Klik activities and then ada pool, klik pool. Kalau tak ada tak apa, tu just vote biasa saja. Okay, right, okay, thank you. Alright, so any question, last question? Tak ada Tak ada saya teruskan. Alright, so, okay, dah jumpa. Alright, okay Vice. Okay, now, alright, so sebelum kita masuk lebih, so saya nak cerita dulu apa yang korang kena hadap dengan bio ni kan. Apa tu bio kan? Saya beritahu awak tahu, antara bio, kimia, fizik, awak tanya sini awak, antara bio, kimia, fizik, mana satu paling best belajar? Dia orang akan cakap bio. Bio memang best belajar. Belajar memang best. Saya rasa belajar best. Yang tak best satu je. Teka, apa yang paling tak best sekali kat dalam bio? Bio ni belajar best. Ada satu benda paling tak best. Saya bagi tahu awak, budak-budak sini awak tahun 2021 kalau kata saya ada 55, saya boleh cakap 50 orang akan cakap bio, belajar bio ni best. Tapi ada satu persamaan antara kita orang. Ada satu benda yang kita orang kata tak best. Awak teka, apa yang paling tak best dalam bio? Kita orang ada belah katak, kita orang ada buat blood test, eksperimen banyak, ada gula-gula, ada buat pembentangan. Jaranglah jumpa budak tidur time bio ni. Tapi ada satu benda tak best masa bio. Ada satu benda tak best. Teka, apa paling rasa sini awak 2021 cakap yang paling tak best sikit, yang kurang sikit kat bio ni? Saya ada tunjuk tu dekat tepi tu.
Awak rasa apa yang paling tak best sikit? Korang semua baru bangun pagi ni kan. Tak apa, saya jawab. Saya sendiri tanya, saya jawab. Okay, yang paling tak best actually adalah exam. Belajar memang best. Exam je tak best. Okay, sebab masalah dengan bio ni, kita banyak term. Dan dalam bio ni, kita nak term yang betul dan tepat. So bio ni belajar best. Exam je yang kurang sikit. Okay, right. So basically, untuk bio, yang ni korang dah, hari tu cikgu Mai ada terang tak format untuk SPM? You guys ada terang? Ada tak? Tak ada. Okay, Mana so tak ada. Okay, so saya terang sikit format SPM. So maksudnya kalau kita punya dalam bio ni, at the end kita kena dia punya, macam nak cakap, realitinya adalah SPM. So awak kena tahu yang awak kena hadap masa tingkatan 5. So awak kena prepare daripada tingkatan 4 sekarang, korang kena tahu. So dalam biologi ni sebenarnya kita ada 3 paper. Okay, kita ada kertas 1, kita ada kertas 2 dan kita ada kertas 3. Now, kertas 1 untuk biologi ni sebenarnya dia adalah soalan objektif. Okay, soalan objektif. Tapi soalan objektif untuk bio ni dia quite challenging sedikit sebabnya dia quite confusing. Dia akan ada 2 jawapan yang betul tapi awak kena pilih yang paling tepat. So untuk biologi, kertas 1 dia, awak kena pilih yang paling tepat. Alright. Akira off mic. Okay, thank you. Now, so kertas 1, okay, kertas 1 dia ada 40 markah. Ziad off mic. Thank you. Now, so kita ada 40 markah. So masa yang diperuntukkannya adalah 1 jam 15 minit. Okay. So ini kertas 1. So kertas 1 ni dia merangkumi semualah. So kita ada 28 topik tau untuk bio. Saya bagi tahu awak. Saya cerita kisah yang benar. Saya tak cerita yang cantik-cantik saja. Bio tingkatan 4, kita ada 15 bab. Tingkatan 5, kita ada 13 bab. So total adalah 28 bab. Dan saya bagi tahu, saya tak tunjuk awak jalan yang lurus lah. Ini jalan yang berliku. Tetapi benda yang baik saya pernah bagi tahu awak. Kalau awak pernah jumpa saya masa taklimat form 3 hari tu. Benda yang baik ni susah nak dapat. So bila nak dapat tu dia punya jalan memang berliku sikit. So untuk saya sama juga masuk aliran sains ni. Dia berliku tetapi insyaAllah at the end macam awak nampak macam Fatia tadi. At the end awak akan jadi the best version of yourself. Dalam untuk ni saya percaya sebenarnya kita tak boleh jadi somebody else. Maksud saya macam saya Mariana tak boleh jadi Maimunah. Sebab kalau saya cuba jadi Maimunah, of course saya akan fail dengan jayanya. Tetapi apa yang saya boleh jadi bagus, saya jadi diri saya. Be yourself. I think the best thing yang saya boleh bagi advice ke awak kena bersaing dengan diri awak. Awak mesti make sure awak lebih baik daripada semalam. Contoh macam awak punya sini tahun 2022. Ada yang fail. Saya cakap dengan diorang ada fail dapat belas-belas. Saya kata, kalau you guys dapat 20 pun tak apa. Saya okay kalau awak fail. Tetapi make sure fail itu fail yang markah itu lebih baik daripada sebelumnya. So for the first exam, let's say diorang fail dapat belas-belas. For the second one, make sure you fail. Saya bagi awak fail, tapi make sure fail tu 20 atau 30 lebih. Everybody tu different. Semua orang itu adalah berbeza. Ada orang IQ-nya berbeza. Ada orang yang photographic memories yang dia dia tengok sekali dia boleh dapat. So basically awak kena tahu awak yang mana satu. Kalau awak jenis yang baca buku 8 kali baru boleh faham, so awak kena buat macam tu. So awak kena tahu awak punya what do we call awak punya IQ atau awak punya performance tu jenis yang macam mana. Kalau awak jenis yang sederhana, awak kena usaha lebih. Tapi kalau orang yang jenis pick up, dia ada satu bahayanya bila korang jenis pick up tapi tak ada attitude yang bagus, nanti awak susah nak berjaya sebab awak selalu fikir semua benda senang. Sedangkan dalam hidup tu makin lama life tu makin susah. So bagi saya attitude is very important lah. Okay. So basically korang kena tahulah korang punya performance kat mana. Okay. Tahu. So itu kertas 1. Kertas paling killer sekali adalah kertas 2. Kenapa kertas 2 paling killer? Sebab markah kat sini adalah markah dia 100. Sini markah dia adalah 40. Now dalam kertas 2 ni apa yang korang akan dinilai, dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A ni adalah soalan struktur. Soalan struktur ni macam korang tak sempat PT3 kot, tapi korang tahu soalan, saya rasa soalan awak, soalan yang bertulis tu yang kena jawab. Korang tahu kan soalan struktur? Tahu. So senang kata PT3 tu soalan struktur tu bahagian A soalan struktur.
soalan yang baru adalah bahagian B dan bahagian C. Bahagian B, bahagian C adalah essay. Ini adalah essay. Essay ada 2, jawab 1 sahaja. Essay C adalah soalan kebat. So dia lebih kepada meminta pendapat dari segi saiznya untuk awak berfikir. So ini 2 essay, jawab 1. Tetapi kila dia bahagian C. So maksudnya yang ni wajib jawab. So markah dia adalah 100 markah. So dekat sini dia ada menilai, mencipta. Biasanya soalan dia adalah memberi pendapat. Yang ni saya tak cerita lebih lah. Right. So last kali ini adalah paper amali. Saya ada bagi video so korang ada tengok. So hopefully amali awak akan jadi lebih baik daripada sebelum ni. Kalau lah korang ada senior kenal sini tahun 2021, amali memang struggle walaupun markah dia 15 markah, tetapi sebenarnya dia adalah sangat stres sebab masa yang diperuntukkan hanya 40 minit. Selalu kita buat amali adalah dalam masa 1 jam, tapi ini 40 minit. Kemudian masa amali selalu kita buat at least pair, berpasangan atau 3 orang. Tapi masa amali SPM secara individu dan masa adalah 40 minit. Kebanyakan sini awak kecundang adalah time management. Bila tak dapat urus masa, biasanya diorang tidak dapat menjawab semua soalan 15 markah tu. So dekat sini, kertas 3 sebenarnya dia menguji awak punya time management. Dan satu lagi, stres lah. Sebab bila awak buat seorang dengan berkumpulan amali, benda ni adalah satu benda yang tiba-tiba awak kena anxiety. Tu yang susah sikit. So untuk amali ni susah sikit sebab amali kita combine 3 subjek serentak. So maksudnya kita ada 45 minit. 5 minit ni untuk planning, untuk cek barang je, untuk checklist. Lepas tu 45 minit darab 3. So lebih kurang masanya lebih kurang 2 jam 2 jam kot. 2 jam 25 minit kot, something macam tu. So basically adalah time management yang teruk. So nampak tak 5 minit, 40 minit. So total kertas kita, Bio SPM kita ada 40, 100, 15. So total semua adalah 155 markah. So kita ada 3 paper. So 3 paper untuk bio, 3 paper untuk fizik dan 3 paper lagi adalah untuk kimia. So basically ini adalah total untuk markah bio lah. So do you have any question untuk SPM sebelum saya teruskan? Ujian amali tu cikgu, dia bertulis ke macam mana? Dia kena buat amali dan kena tulis jawapan. Dalam eksperimen Yes, eksperimen, tapi kena jawab soalan serentak. Sebab tu ramai yang struggle untuk paper amali ni adalah tak sempat jawab semua soalan. Oh. So 15 markah, tapi 15 markah ni adalah yang penting. Senang kata dalam bio ni tak ada benda yang kita kata taklah dia 15 markah je, biarlah, tak boleh. So 15 markah is very important. Okay, so yang ini tak apa, kita akan cuba buat slow-slow. Dan saya harap masa zaman awak, masa tu soalan tu dah stabil lah. Untuk batch yang pertama tu I have no comment. Saya hanya mampu menangis je, peluk dia orang. So, do you have any question? Saya tak nak cerita yang sedih bahagian tu. Saya nak move on daripada 2021, SPM 2021. Any question? Ada lain? Tak ada Tapi saya bagi tahu memang mencabar, tapi tak ada benda yang mustahil. Nothing impossible in this world. So you have faith, you keep fighting, insyaAllah kita akan sampai. Dan satu lagi, bila kita dah biasa struggle ni, bila kita dah biasa, insyaAllah awak akan jadi orang yang lebih kuat lah. Alright, now, so kita cerita dulu bio tu apa. Kita sampai pukul 9 je kan? 9:30. Oh yo, 9:30. Okay, right, bestnya. Okay, now, so tahan dengan saya. So apakah masuk biology? Bio ni dia starting daripada dua perkataan tau. Bio, kalau you guys nampak je perkataan bio itu merujuk kepada benda hidup. Anything. Perkataan bio itu adalah benda hidup. Living things. Okay. Logos ni sebenarnya adalah study. Dia adalah kajian. So sebenarnya ia adalah daripada perkataan Yunani. 2 perkataan. Bios and logos. So bios itu adalah kehidupan. Logos itu adalah kajian. So kesimpulan. Apakah itu biology? Biology adalah kajian mengenai benda hidup dan juga persekitaran semula jadi. Sebab tu masa
Kalau you guys pernah ingat lagi yang taklimat subjek tingkatan 3 saya pernah cakap, sains dengan agama ni adalah seiring. I forgot lah what Einstein said. Saya ada satu quote tapi saya dah tengah hilang ingatan sekarang, so saya tak ingat. Tapi sebenarnya bio dengan agama ni, sains dengan agama ni kita tak boleh asingkan. Dan untuk saya, siapa yang belajar bio yang betul-betul memahami bio, sebenarnya kita adalah orang yang lebih humble. Orang yang lebih rasa kita percaya Tuhan tu ada. Sebab dalam bio ni kita belajar ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan jadikan macam tu, macam ni? Kenapa tu tumbuhan itu kena berwarna hijau? Kenapa tumbuhan itu perlu ada banyak? Apa jadi kalau tumbuhan tu tak ada? So the thing is kita belajar pasal benda hidup. Lepas tu kita belajar kenapa ciptaan manusia ni lelaki dan perempuan itu tidak sama. Kenapa otak manusia ni kena berlipat-lipat. So kita belajar, Allah ciptakan kita, tapi kita belajar kenapa Tuhan jadikan kita begitu. So itu yang kita belajar. Sains dengan agama ni sebenarnya dia adalah seiring. Dan bila awak belajar sains, sebenarnya awak lebih mengukuhkan awak punya, untuk saya tau, lebih mengukuhkan kita tentang Tuhan tu ada. Sebab kita belajar mengenai benda hidup. Sebab tu saya kata orang belajar bio ni, lepas korang belajar bio, selepas 2 tahun, tak nampak sekarang, lepas 2 tahun, korang akan nampak dunia ni, korang akan nampak benda hidup ni in different perspective. Korang tak akan nampak tumbuhan itu hijau semata-mata. Korang akan nampak tumbuhan itu adalah lebih daripada itu. Dan satu lagi macam badan kita dan the whole thing in our body. Tak ada satu benda dekat dalam badan kita ni hak kita. Semua benda pinjaman Tuhan. So kalau Tuhan tu boleh tarik, kun fayakun, dia nak ambil, dia ambil. So kita belajar pasal benda hidup. So the thing is pasal bio, any subject, the things is paling penting sekali, korang kena ada minat lah. Dan satu lagi, saya ajar bio bukan purposely untuk SPM semata-mata. Saya ajar bio adalah untuk ilmu tu. Untuk saya rasa kebanyakan awak akan kenal bio ni 2 tahun je. After 2 tahun saya rasa ramai yang tak nak sambung bio. Sebab awak rasa kalau fikir bio ni banyak sangat menyampah aku baca. Kalau awak fikir bio is like that, awak dapat itu je lah. Tapi kalau awak kata, uish aku nak belajar bio ni sebab aku nak tahulah kenapa Tuhan jadikan kita macam ni. So nak tahu pasal ilmu tu, the feeling is different. So basically korang kena niat tu kena betul lah. Kalau niat mula awak dah tak suka, contoh lah. Kalau orang tu cantik sekalipun. Kalau lah awak ada macam mana, tu tak best contoh. Contoh crush. Korang ada crush. Kalau awak tengok crush awak tu biasa je. Sampai kawan awak pelik. Benda lah yang kau tengok kat dia. Aku tengok dia tu tak adalah handsome mana. Tak adalah cantik mana. Tapi bila korang dah minat, korang nampak tak? Semua cantik je. Kalau dia orang macam tengah kerut pun, kata cute-nya dia berkerut. Sebab korang minat. Bila korang minat, tak pernah nampak buruk. So untuk saya korang kena cari minat tu sikit lah. Dalam bio cubalah. Yang masuk ambil bio ni try cari minat sikit. Tak kisahlah korang minat kat gula-gula ke, korang minat kat apa-apa ke. So kena cari minat sikit. Alright? Okay. So bio kita dah cerita. So sekarang kita tengok bidang-bidang dalam biologi. So far, okay saya memang bebel sikit tau. Saya rasa antara cikgu bio, cikgu kimia, cikgu fizik yang paling banyak bercakap Mariana kot. Tapi saya bercakap masa dalam kelas je. Kalau awak jumpa saya tempat lain, rasanya saya tak bercakap kot. Macam tu lah. Saya cakap, saya macam mana? Benda saya minat, saya cakap banyak lah. Benda saya tak minat, saya diam je lah. Alright, so ini adalah bidang-bidang dalam biologi tau. Nah, ini adalah bidang-bidang utama dalam bio. Bidang utama dalam bio, kita ada botani. Kajian mengenai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni is very important tau. Disebabkan dari tumbuhan ni dia ada boleh medical herb, maksudnya dia ada nilai dari segi perubatan, okay. And then kita ada cerita pasal fisiologi. Biasanya cikgu PJ tiada pasal fisio. Contoh kalau ada orang sukan, contohlah kalau ada kat sini orang yang atlet sukan. Kalau lah korang tengah jatuh, bengkak. Tiba-tiba korang lari bengkak. Lepas tu PBSM datang, dia buat apa? Lama kan dah tak sukan, teka je. Korang jatuh, terplay out kan? Tiba-tiba bengkak kat kaki. Awak teka, PBSM buat apa? Dia angkat. Lepas dia angkat? Dia balut. Tak. Dia Letak ais. Teskan dengan ais. Kenapa dia letak ais? Sebab Untuk mengecekkan salur darah. Yeay! Arif,
Awak orang PBSM ke? Tak ada lah. Mana awak tahu? Tapi betul. So basically kalau you guys tengah jatuh, korang jangan letak minyak urut dulu. Sebab kita Minyak punya urut panas. minyak panas. Jangan letak minyak panas dulu. Sebab bahagian your muscle, kita ada muscle and then salur darah kita tengah kembang. Bila dia tengah kembang and then your muscle, awak punya otot tu di tengah radang. Radang tu merah bengkak. So kita cuba nak kurangkan bengkak sebab tu kadang-kadang orang akan ada ais. Biasanya orang sukan tepi-tepi tu dah ada ais. Kenapa? Sebab dia nak bagi kecut dulu bahagian muscle dengan salur darah tu. And then barulah dia buat treatment yang lain. So itu adalah fisiologi. So fisiologi adalah kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma. So kita nak cerita sistem dalam badan kita. Macam kalau dekat sendi. Sekejap anak saya ada Barbie doll tak? Sekejap sabar Sekejap. Saya tak tahu mana dia letak. Sekejap Saya boleh buka museum Barbie doll. Saya rasa dekat dapur, dekat 50 Barbie doll ada kot. Okay. Ni Barbie doll yang paling sopan sekali. Alamak, ni tak cantik. Sekejap. Ini apa Ni Wonder Woman ke apa? Saya pun tak tahulah. Banyak betul lah ni kan. So basically, kalau macam dekat sini kan. Ni, awak tengok gambar saya tepi ni tau. Yang ini ni kita ada sendi. So ini tempat pertemuan tulang dengan tulang kita panggil adalah sebagai sendi. Yang mengikat tulang dengan tulang kita panggil dia sebagai ligamen. Yang mengikat tulang dengan otot kita panggil sebagai tendon. So biasanya orang sukan tahu yang dia tendon dia koyak atau ligamen dia putus. Semua tu itu biasanya orang sukan tahu. So bidang-bidang mengenai ini kita panggil dia adalah sebagai fisiologi. Right? Now, lepas tu kita ada kajian mengenai genetik. I love genetik. Genetik nanti korang tingkatan 4 insya-Allah tau. Biasanya korang ada satu ujian mengenai thalassemia. Pernah dengar tak thalassemia? Korang pernah dengar tak thalassemia? Benar. Apa yang korang tahu pasal thalassemia? Darah pasal darah lah. Pasal darah. Normal. Lagi sekali Farisha? Hemoglobin darah orang tu tak normal. Hebat. Mana awak tahu? Sebab saya suka baca pasal tu. Okay. Now, thalassemia. Okay, saya ambil satu kajian genetik. Kita panggil dia adalah thalassemia tau. Okay, kenapa kita dekat Malaysia, tingkatan 4, kita ada join dengan KKM. Biasanya KKM akan datang sekolah, dia datang sekolah, dia akan buat blood test untuk pelajar tingkatan 4. Dia dah memang buat macam tu tingkatan 4. Cuma hari tu ada one time tu batch 2021 kot. Batch 04 lah. SPM 2021 je dia orang tak buat ni, tak buat test thalassemia. Tapi saya dah cakap dengan dia orang sebelum dia orang serahkan jiwa dan raga, buat dulu thalassemia test ni. Okey, apakah itu thalassemia? Now, thalassemia ni apabila sel darah merah dia, hemoglobin dia tak dapat mengangkut oksigen tau. Dalam sel darah merah kita ada hemoglobin. Disebabkan ada hemoglobin ni yang boleh angkut oksigen. So, bila lah sel darah merah ni tak ada hemoglobin, so sel darah merah tak boleh angkut oksigen. Bila dia tak boleh angkut oksigen, so badan kita akan mengalami kekurangan oksigen. So thalassemia ni ada dua jenis tau. Satu adalah thalassemia major. Satu lagi adalah thalassemia minor. Yang kita risaukan adalah thalassemia minor. Thalassemia minor ni kita kenali dia adalah sebagai pembawa tau. Apakah itu pembawa? Pembawa maksudnya dalam badan dia, dalam genetik dia, dia ada gen thalassemia tetapi tak nampak. Bila masa gen thalassemia tu tunjuk ciri-ciri dia apabila contoh paling mudah saya nak cakap the nicest way yang tak kompleks untuk awak. Okay, macam ni. Kalau orang thalassemia major, kita dah tahu dia sakit. Maksudnya sel darah merah dia langsung tak boleh buat oksigen. Kalau orang thalassemia major, sepanjang hidup dia terpaksa melakukan blood transfusion ataupun pemindahan darah. Pemindahan darah bahasa Melayu, pemindahan darah. Maksudnya sel darah merah dia tak boleh angkut oksigen. Jadi dia kena buat blood transfusion 3 bulan sekali. Sebab memang sel darah dia tak boleh. So dia kena ambil sel darah merah
So dia kena ambil darah baru masuk dalam badan dia. Sekarang kita nak cerita kenapa KKM buat blood test ni sebab thalassemia minor dekat Malaysia ni makin lama makin banyak. Okay, apa bahayanya? Bahayanya apabila thalassemia minor kahwin dengan orang thalassemia minor, barang kalian nak dapat anak yang kena major atau penyakit adalah tinggi. So senang kata thalassemia minor ni bahasa mudah dia saya nak cakap dia adalah pembawa. Pembawa ni saya nak cakap, pembawa ni fizikal macam saya. Saya kata saya pembawa. Tapi orang tak nampak pun sebab saya normal. Cuma dalam gen saya ada thalassemia, gen thalassemia. Tapi dia tak tunjukkan cirinya. Dia duduk diam je dalam badan saya. Okay, bila masa thalassemia itu tunjuk ciri dia apabila thalassemia yang pembawa, yang kita panggil dia sebagai minor, kahwin dengan minor juga, ke barang kalian nak dapat major ataupun yang berpenyakit thalassemia adalah tinggi. So kenapa KKM buat test untuk tingkatan 4? Sebab kita nak cuba kurangkan orang yang pembawa ini kahwin dengan pembawa. So basically, kenapa tingkatan 4 ni sesuai? Sebab tingkatan 4 korang belum nak kahwin. Faham tak? Kalau tiba-tiba korang dah nak kahwin kan, baru nak buat test. Takkanlah korang nak tiba-tiba dah serahkan jiwa dan raga, hati perasaan semua dah curahkan kan. And then suddenly barulah korang test yang dua-dua adalah minor. Takkanlah korang tak nak kahwin. Mesti macam your heart will be broken kan. So basically kenapa tingkatan 4? So bila korang dah tahu daripada awal awak umur 16 tahun, so bila awak dah tahu awak minor, sebelum awak serahkan hati, jiwa, hati dan perasaan awak pada orang tu, awak tanya dulu, tanyalah dulu, kau ada thalassemia tak? Kalau dia kata dia normal, oh okey jom, kita bolehlah awak teruskan serahkan hati dan perasaan. So basically itu genetik. Sebab genetik tu penting sebab kita cuba nak kurangkan orang yang ada penyakit thalassemia major. Kenapa? Kesian. Kalaulah adalah thalassemia major ni dari dia lahir, dari dia baby, dari dia kecil, sepanjang hidup dia kena lakukan pemindahan darah. Okay, cuma kita tak kata kalau orang tu minor, pembawa dengan pembawa tak boleh kahwin. Boleh. Doktor akan bagi kaunseling dulu lah. Dia kata kalau bagi kaunseling, cik dan puan boleh je kahwin. Sorry, cik dan puan. Encik betul lah. Encik dan cik, katakanlah dua-dua tu dia bagi kaunseling, boleh je kahwin. Tapi chances nak dapat anak major ni adalah tinggi dan cik kena ready lah, husband and wife. Kalau lah dia kena thalassemia major, maksudnya cik kena ready yang tiap-tiap 3 bulan sekali anak tu kena melakukan pemindahan darah sepanjang hidup dia. So kita kata kita orang Malaysia ni kita belum kita punya genetik ni kurang. Sebab tu dalam Islam, if I'm not mistaken, dalam Islam kita tak digalakkan kahwin saudara. Betul tak? Dah dengar tak? Sebab kenapa? Sebab bila kita kahwin dengan saudara, gene pool tu kalau orang tu sakit-sakit, chances nak kena tu adalah lebih tinggi. Sebab tu, tiba-tiba mengarut. Tapi saya, Mariana memang macam ni. Saya suka tengok cerita, ada tak suka, saya suka tengok cerita British, The Crown. Zaman Queen Elizabeth, korang tahu tak Queen Elizabeth? Queen Elizabeth tu zaman dulu-dulu, diorang suka kahwin sedara tau. Bila diorang kahwin sedara, diorang banyak tau yang ada penyakit genetik. So basically, sebab itu sebenarnya tidak digalakkan kahwin sedara. Macam zaman-zaman royalties kerajaan British dulu, kerabat British dulu, diorang kahwin sedara sebab diorang nak jaga diorang punya tahta kan. Tapi bila kahwin dengan saudara, cousin, si asyik kahwin dengan cousin, so diorang punya British punya royalties dulu banyak sangat ada penyakit genetik. Dan sebenarnya benda tu tak bagus. Okay, macam mana kita boleh tahu? Sebab itu adalah daripada genetik. Okay, so far sampai sini okay. Now, microbiology. Microbiology adalah kajian mengenai mikroorganisma. Soalan saya. Apakah mikroorganisma yang paling famous untuk zaman sekarang? Virus. Virus apa paling famous? COVID-19. COVID-19. So virus, okay, mikroorganisma paling kecil sekali adalah virus. Virus is the tiniest microorganism. Dan virus ni adalah paling, saya nak cakap dengan bahaya. paling bahaya. Kenapa dia bahaya?
Sebab dia hancurkan sel badan kita. Ya, dan satu lagi, virus ni, okey, saya cerita virus COVID-19 kan, kita ada virus COVID-19. COVID-19 ni kan ada banyak saudara mara. Kita ada Omicron. Lagi apa yang awak tahu? Delta. Kita ada Delta. Saya tahu tu je lah. Ada lagi tak? Yang sebelum-sebelum tu saya lupa lah. Saya tahu dua Beta. ni. Apa? Beta. Beta. Lagi kalau awak tipu saya pun saya okey. Lagi beta. Ada lagi kan? Yang Afrika tu apa? Tu Omicron Tu Kapra. Kapa. Apa? Papa. Alamak, saya tak tahulah. Tak tahulah Farisha. You guys cuba try je. Tak apalah, kita ambil 3 tau. Now, so kita nak cerita. Okay, kita nak cerita virus ni. COVID-19. Mardiana 17 kenapa? Mardiana. Okay, so COVID-19. So kita ada Omicron, kita ada Delta, kita ada Beta. Now, kenapa dia ada banyak-banyak nama? Kenapa virus ni ada banyak nama? Sebab dia membiak. Lagi sekali ayat sedap. Sebab dia membiak. Okay, membiak. Mutasi. Ya. Apakah itu mutasi? Dia mutasi, dia akan jadi banyak. Itu yang kita panggil dia tadi Omicron. Kita panggil dia sebagai Delta. Delta kan? Delta dan satu Beta. Apakah itu mutasi? Merebak. Lain sikit. Mutasi paling famous sekali yang glamour. Contoh Spider-Man. Dia kena gigit spider and then dia dapat superpower. Contoh mutasi paling famous adalah X-Men. Dia ada sikit-sikit dia berlakunya perubahan and then dia dapat superpower. Semua mutasi dalam cerita superhero, dia akan menggunakan mutasi untuk nak ceritakan dia dapat superpower. So sebenarnya mutasi itu dia apa? Berkembang. Dia buat dia genetik kita. Asalnya genetiknya normal and then Peter Parker kena gigit dengan spider. And then suddenly dia dapat superpower. And then what happened to the genetic of the Peter Parker? Mula Peter Parker Berubah. Ya. Very good. So kita nak kata, okay, mutasi ni adalah perubahan genetik yang berlaku secara spontan. Sebab tu dalam virus COVID-19, virus ni dia ada dia punya bahan genetik dan bahan genetik dia berubah. Bila bahan genetik dia berubah, dia akan jadi varian baru. Varian tu kita panggil dia adalah jenis-jenis yang lain. Contoh Omicron, Delta dan juga Beta. Contoh saya ambil Omicron. Saya tak tahu, saya rasa saya Omicron kot ni. Saya kena virus COVID-19 Omicron. Kenapa saya cakap Omicron? Sebab saya punya oxygen level saya okey 100%. Saya tak adalah macam tak boleh bangun. Awak tengok saya macam, ya ke cikgu? Cikgu positif. Saya pun macam tak percaya ni saya positif kan. Tapi saya positif. So basically saya rasa saya Omicron. Sebab biasanya Omicron dia senang merebak tetapi dia tidak memberi simptom-simptom yang teruk. Compared to Delta. Delta, if I'm not mistaken, dia akan kata hilang dia rasa and then dia sakit and then teruk lah kan. So macam saya tak ada hilang diri rasa. Saya makan okey je, saya minum okey je. Saya boleh je rasa coffee and everything. So saya tak ada masalah dari segi tu. Okay, so itu yang kita panggil sebagai mutasi. Mutasi adalah virus COVID-19 ini. Dia boleh bahan genetik dia boleh berubah-ubah menjadi banyak varian. Sebab tu ada orang tua, dia kan kita nak cuba protect diri kita kan, awak kena suntik vaksin kan. Macam you guys kena suntik vaksin 2 kali kan. So kenapa kena suntik vaksin? Sebab kita nak suntik vaksin macam sekarang. Okay, so saya ceritalah diri saya paling senang sekarang sebab saya tengah kena COVID kan. Macam saya, katakanlah apa cikgu, ada orang tanya kan, cikgu kalau orang kena COVID, macam mana orang kena suntik vaksin pun kena juga COVID? Yes, betul, true. Macam saya dah suntik 2 kali. Tapi saya kena juga. My husband dah siap booster pun kena juga. Tapi disebabkan bila kita cocok vaksin, badan kita dah hasilkan antibody terhadap COVID-19 tu tau. Jadi bila betul, bila virus yang betul masuk dalam badan kita punya pertempuran antara antibody kita dan juga COVID-19 tu tak hebat. Sebab badan kita dah memang hasilkan antibody. So bila COVID-19 tu masuk dalam badan saya dan saya positif, tetapi badan saya dah ada antibody nak lawan.
Therefore, bila dia ada antibody nak lawan, so saya tak ada keluarkan simptom yang teruk. So compare to my daughter, anak saya nombor 2, dia yang paling teruk sebab dia kata dia sakit kepala and then dia punya temperature tinggi. Masa tu katakanlah untuk anak saya baru 1 dos, dia baru umur 10 tahun. So dia 1 dos dia kena dan dia tengah berlawan lah dengan COVID tu, maksudnya pertempuran antara sel darah putih dia untuk menghasilkan antibody melawan virus COVID-19 tu teruk sikit, hebat. So pertempuran itu yang menyebabkan temperature dalam badan tu naik. So temperature dalam badan naik, kalau korang demam, temperature dalam badan tu naik is normal. Kenapa temperature dalam badan kita naik? Sebab dia tak nak bagi virus itu merebak. So sebenarnya demam itu bagus, tapi awak kena control temperature. Kenapa? Sebab bila demam, badan kita kan tinggi suhu dia. So bila tinggi suhu tu, virus dalam badan tu, dia tak dapat nak membiak lebih banyak sebab suhu badan itu kurang sesuai. Dan satu lagi, itu adalah kesan daripada pertempuran. So therefore, demam yang bagi temperature tinggi tu sikit adalah normal. Tapi awak kena control lah temperature tu. Right? So itu yang kita nak cakap dia. Sebab tu itu bio. Awak lebih faham pasal diri awak. Dan satu lagi saya cerita pasal mutasi tadi. Again, semua mutasi menyebabkan penyakit. Kecuali cerita superhero. Superhero je kalau mutasi tiba-tiba awak dapat superpower. Tapi in real life, kalau korang punya bahan genetik dalam badan tu berubah, korang dapat sakit. Tak adalah tiba-tiba korang dapat jadi Spiderman ke, awak dapat jadi Cicak Man ke, tak adalah, tak ada. Korang kena gigit dengan benda tiba-tiba jadi superpower, tak ada. Tapi konsep yang superhero tu guna adalah dalam konsep mutasi, which is perubahan bahan genetik berlaku secara spontan. Tetapi dalam real life, perubahan bahan genetik tu dia akan menyebabkan penyakit. Tak adalah korang dapat superhero. So do you understand? Understand. Yeah. Now ekologi. Ekologi ni saya suka tau. Tapi semua orang tak suka ekologi. Ekologi paling saya suka adalah hari tu saya ada cerita pasal orang buat bypass. Bypass ke? Apa kita panggil highway bypass? Is it yang tinggi tu? Betul tu. Kan? So highway tu, itu adalah saya sangat respect orang yang bina highway tu adalah disebabkan dia orang cuba jaga alam sekitar. Sebab dari segi kos sebenarnya nak bina highway itu adalah tinggi, adalah kos yang mahal. Kenapa? Sebab makin dia tinggi, dia gunakan lebih banyak batu kan, blok, simen kan. So bila dia banyak tu kos tinggi, tetapi disebabkan orang yang bina engineer, okay, engineer yang membina highway itu, dia sangat sayang pada alam sekitar. Dia sanggup invest lebih banyak duit daripada memusnahkan alam sekitar. Sebab dekat Temple Park tu banyak hutan simpan. So bila banyak hutan simpan, kalau orang yang belajar bio, dia engineer tetapi dia tahu sayang alam sekitar, dia tahu nak musnahkan alam sekitar tu memang mudah, tetapi nak bagi pokok tu besar, kayu balak tu dia ambil masa beratus tahun. So therefore, developer yang nak buat highway tu dia sanggup keluarkan kos yang tinggi sikit untuk make sure alam sekitar itu tidak orang kata terancam. So itu adalah ekologi. So basically, again saya kata kenapa saya nak ajak awak dalam bidang bio. Bio ni bukannya saya nak jadikan ramai orang doktor, dentist, farmasis mata-mata. Saya nak jadikan orang, kalau orang ambil, jadi one day you guys jadi politician, one day korang jadi reporter, one day you guys jadi whatever, korang jadilah orang yang pandang alam sekitar tu dengan cara yang lebih elok. Maksudnya kita ni manusia sebaik-baik ciptaan Tuhan kan, dan sepatutnya kita manusia adalah khalifah di bumi ni, kita yang lead bumi ni. So sepatutnya kerja kita adalah menjaga ciptaan Tuhan yang lain, bukan menjaga manusia sahaja. So basically itu biologi. So biologi adalah lebih kepada korang lebih empati kepada ciptaan Tuhan yang lain. Contoh, janganlah buang plastik merata-rata. Kesian dekat turtle. Kesian kat penyu. Apa kaitan plastik dengan penyu? Dia tengok plastik tu macam bobo. Lepas tu dia buat apa? Dia Dia makan lah. makan. Lepas tu apa jadi dekat penyu tu? Mati. Tercekik. Yeah, dia tercekik, dia mati. Things like that. Dan satu lagi, tiba-tiba saya tengok pasal plastik. Awak tahu tak kebanyakan baju yang korang pakai macam jersey, actually dia ada diperbuat daripada plastik. Awak tahu tak? Yes, ada baju tu diperbuat ada sedikit daripada plastik. So dan saya tak bukan ya ada sikit plastik, cuma saya nak cakap pasal baju, especially perempuan. I'm reminding myself. Okay, saya mengnikan diri saya.
Kalau boleh. Saya sebenarnya bukan against fashion industry, bukan. Ini just things untuk kita fikir tau. Saya tak tahu, saya no comment, tapi sebenarnya perempuan, kalau tak ada perempuan, ekonomi ni dia, awak tahu tak perempuan ni menjana ekonomi negara? Tahu? Kenapa? Shopping. Kenapa saya cakap perempuan ni dia menjana ekonomi negara? Sebab dia suka Sebab shopping. Banyak shopping. Perempuan, you girls suka shopping apa? Paling korang suka shopping apa? Baju. Lagi kasut, handbags, tudung, yes. Nampak tak lelaki? Perempuan banyak gila. Lepas tu tudung, kita orang pink ada banyak shade pink. Ada pink belacan, ada pink flamingo, pink whatsoever. Pink lah, banyak pink kan. Dusty pink ada, rose pink ada, semua banyak kan. So basically kita perempuan, kita banyak membeli. Dan the thing is, bila korang banyak benda, sebenarnya benda tu akan jadi bahan buangan tau. Kalau korang dah tak pakai dan korang tak recycle cara yang betul, benda tu banyak dilonggokkan dalam tempat pembuangan sampah. Dan benda tu banyak dilonggokkan dalam pembuangan sampah, dia akan menyebabkan dia jadi merosakkan alam sekitar. Faham tak maksud saya kat sini? Faham. Sebab tu sebenarnya ada orang aktivis alam sekitar, dia tidak berapa sangat support fashion industry. Tapi masalahnya fashion industry tu dia adalah antara industri yang menjana ekonomi. Okay? Faham tak? Tetapi for the girls, untuk saya juga, sebenarnya bila korang beli baju, ada certain baju tu, make sure baju tu value for money. Tapi saya tak tahu, ada orang memang, kalau artis kan dia pakai baju sekali, lepas tu baju tu dia orang dah tak boleh pakai kan. Dia orang malu kalau pakai baju tu banyak kali. Dia orang rasa macam baju tu macam pakai buang. Things like that. Okay. Tapi untuklah orang macam biasa, untuk saya lah, for me, yang untuk perempuan kan, korang kena fikir yang itu. Sebab baju-baju tu semua nanti dia akan jadi bahan buangan. Dan bahan buangan tu kalau korang tak recycle, kadang-kadang awak nampak tak yang macam hari tu banjir, semua orang bagi baju. Lepas tu baju tu jadi melungguk je, jadi sampah kat situ. Lalas orang buang. So basically sebenarnya, industri baju ni juga dia boleh merosakkan alam sekitar. So kita perempuan, kita suka membeli, so basically korang kena tahu korang punya had membeli tu di mana. Jangan overbuy, jangan beli barang banyak sangat sebab sebenarnya dia boleh menjejaskan alam sekitar. Tu things yang korang kena fikir. Dan if I'm not mistaken, yang ni saya lupa lah, ada satu baju Zara ke mana, Zara H&M, saya tak ingat lah. Saya rasa macam H&M. Anak saya pun suka baju tu. Baju dia murah dan baju dia cantik. Baju yang murah, baju yang cantik ni kadang-kadang dia ada satu, dia punya kisah ngeri dia adalah dia upah yang buat baju tu adalah harga paling murah sekali. Which is, if I'm not mistaken, ada satu kes yang paling sedih sekali kat Bangladesh, if I'm not mistaken. Kau tahu tak baju yang korang beli tu, yang baru RM30, RM20, tahu tak dia upah orang tu berapa? Dia upah tu sangatlah murah. Satu hari hanya RM1 atau RM2, bersen-sen pun ada. So maksudnya, ada orang, korang cuba baca lots of reading, saya lupa lah baju jenis apa. Di sebalik baju yang berkualiti dan murah, sebenarnya ada mangsa di sebalik baju itu. Sebab dia melibatkan buruh paksa yang buat baju tu. So sebab tu bila korang beli baju something tu, korang kena fikir, adakah satu baju tu baju yang sangat penting untuk awak? Maksud saya, is it a need ataupun benda yang necessary? So sometimes korang kena fikir benda tu lah. Sama ada benda tu adalah satu keperluan ataupun satu kehendak. Keperluan dan kehendak adalah two different things. Tapi bagi saya kadang-kadang susah juga. Memang ada orang hobi dia suka membeli baju. Betul tak? So yang ni kita just fikir sikit lah kan. So the thing is sebab lama-lama baju yang korang tak beli, tak pakai tu, lama-lama dia akan jadi bahan buangan tau. Which is dia tak bagus untuk alam sekitar kita. Dan baju-baju tu sebenarnya asalnya daripada pokok. Dia kena tebang banyak pokok untuk buat kain. So that things korang kena fikir. Boleh tak? So that is biology. So biology bukan sahaja pasal nak jadi doktor, tak. So the thing is kita manusia yang kena jaga alam sekitar. I'm talking to myself juga sebagai self-reflect. Janganlah membazir sahaja. Okay. Right. Now, sumbangan dalam bidang biologi kita ada banyak. Apa yang korang tahu pasal IVF?
Persenyawaan luar. Apa tu persenyawaan luar? Kenapa mesti ada persenyawaan luar? Sebab dia ada masalah dengan sel persenyawaan you. Betul, bagi cantik sikit. Siapa tu boleh tolong Ziad? Dia ada masalah pada sistem pembiakan. Very good. Macam mana? Kenapa dengan sistem pembiakan dia? Mungkin tiup valve dia tersumbat. Yeah. Ya. Betul-betul. Antara satu faktor adalah tiup falopia tersumbat. Nah, IVF ni adalah senang cakap sperma dengan ovum biasanya diorang dating dekat tiup falopia. Dia jumpa kat tiup falopia tapi disebabkan tiup falopia tu tersumbat, jadi persenyawaan tak boleh berlaku. Bila tak berlakunya persenyawaan, basically perempuan tu tak boleh pregnant. Jadi kalaulah ibu tu dia ada masalah, mungkin salah satu contoh tiup falopia dia tersumbat ataupun dia dah ikat, dia dah potong tiup falopia dia tapi dia nak pregnant. So salah satu caranya adalah IVF. IVF tu adalah sperma dengan ovum kita senyawakan kat luar. Bila dia dah jadi 8 sel which is embryo, dia akan implant, dia akan tempelkan masuk dalam uterus. So IVF ni dia banyak membantu untuk pasangan-pasangan yang nak dapatkan anak, yang susah nak mendapatkan anak. So dia guna cara IVF. Dan satu lagi adalah perancang keluarga. Kalau saya tak silap, dalam Islam ni perancang keluarga ni adalah antara arus. Contohnya kalau ibu tu Caesar ni kan dia kena belah kan. So basically dia tak boleh pregnant dalam masa setahun. Kenapa? Kalau dia pregnant juga takut tempat belahan tu tak cukup baik lagi. So kena merancang keluarga. Pembedahan plastik. Pembedahan plastik ni adalah untuk muka tau. If I'm not mistaken, dentist biasanya orang pembedahan plastik ni dia ada background daripada dentist sebab dia melibatkan features muka. Okay. Kemudian bidang farmasi tadi kita dah cakap, kita dah ada vaksin, paling senang. Kita ada vitamin sintetik, macam korang makan pil vitamin. Tu adalah vitamin sintetik. And then kita ada enzim sintetik, saya tak nak cerita. This one. Mikroorganisma kita buat keju, kicap, tapai dan tempe. Okay. Kalaulah kita nak buat roti, kalau buat roti, saya cakap buat roti ni pun pakai mikroorganisma. Setuju ke tidak? Setuju? Setuju? Apa yang apa contoh mikroorganisma tu? Fungus. Yes. Fungus. Yes. So kalau kita nak buatkan roti tu gebu, kita buat apa kat yeast tu? Kita biar dia macam tu je. Dia ada. Biar Kita dia je. punya, kita buat apa ya bagi dia jadi kembang. Letak. macam tu lah. Kita letak apa dulu? Ambil yeast, saya ambil yeast, Mauripan. Lepas tu saya letak je macam tu. Lepas tu saya letak dalam tepung. Boleh tak saya ambil yeast kan? Saya letak dalam Tutupkan dia. Dalam air suam Letak ni. air. Tutupkan dia. Very good. Yeast tu letak air. Yeast letak air je cukup tak? Yeast benda hidup. Dia kena letak apa? Tutup dengan kain basah. Okey, tutup dengan kain. Sebelum tutup dengan kain basah, letak air, letak yeast cukup tak? Yeast tu benda hidup. Benda hidup dia perlukan makanan. So, macam mana nak bagi yeast tu hidup? Letak apa? Letak air suam. Letak air. Letak yeast, letak Tepung. gula. Tepung pun boleh tapi saya rasa gula is better sebab gula tu dia adalah karbohidrat ringkas. So letak, saya dah lupa tau, saya dah lama saya tak buat ni. Saya masa zaman anak dara saya je rajin. Lepas tu semua saya dah beli. Ini ni kalau saya salah saya minta maaf tau. Saya serius saya lupa dah buat roti ni. Mak saya ajar dulu, lepas tu saya dah tak ingat. Saya tahu mak saya kata Mauripan letak gula sikit. Lepas tu letak air suam bagi dia bubble. Lepas tu baru letak kat dalam tepung. Betul tak? Betul eh? Betul. So basically kenapa kena letak gula sebab mikroorganisma tu benda hidup. So bila benda hidup, dia perlukan gula untuk dia punya tenaga. Alright, so bidang pertanian kita ada hidroponik, aeroponik. Aeroponik ni biasanya kalau korang tengok TikTok yang orang ada tanam dekat dia duduk dekat apartment, duduk kat tepi. Lepas tu pokok tu kan dia macam keluar akar, dia spray je. Itu aeroponik tau. Kalau ada orang yang suka bercucuk tanam tapi dia duduk dekat macam kondominium atau apartment yang tak ada tanah kan. So normally dia orang akan tanam tanaman jenis hidroponik dengan aeroponik. Beza hydro ni dia letak dalam larutan culture. Kalau aero, if I'm not mistaken, saya minta maaf kalau saya salah. Dia macam, dia spray je. Korang pernah tengok tak orang tanam pokok dia spray je dekat akar-akar dia? Akar dia macam hanging je. Pernah. So itu adalah aeroponik. So aeroponik ni adalah bidang pertanian. So siapa yang ambil
Pertanian sebenarnya saya nak bagi tahu, kalau korang jadi petani, ambil bahagian bidang pertanian, bukannya maksudnya korang kena buat kerja kat ladang. Pertanian is more than that. Pertanian korang boleh jadi penyelidik, korang boleh kerja dekat Mardi, dekat mana, dekat banyak tempat lagi. So basically it's quite interesting. Dan juga pertanian pun dia ada kaitan dengan haiwan, saya tak silap, peternakan, something macam tu. Yang ni saya tak terror sikit. Alright, so ini adalah kerjaya-kerjaya dalam bidang biologi. Contoh kita tengok teka. Ni main teka-teki. Awak nampak ni kakak cantik, ni manis, senyum je. Saya menggunakan teknologi maklumat untuk menghasilkan ubat-ubatan. Apakah bidang kerjaya saya? Farmasi. Doktor. Doktor. Ahli farmasi. Farmasi. Ahli farmasi. Ahli Pharmacist. farmasi boleh juga, pegawai sains pun boleh, teknologi. Actually if I'm not mistaken, teknologi maklumat macam adik saya ambil bidang sains kom tau. Adik saya dulu dia pure science, dia masuk matrix and then dia tak nak buat engineering, dia rasa dah ramai sang engineer and then dia ambil sains kom. Lepas tu dia dah kerja sains kom, dia ambil security and networking. Security and networking ni antara yang paling naik sekali untuk sains kom. Dia buat apa security and networking ni? Oh, dia jaga untuk Maybank. And then dia penat sebab dia rasa kerja tak ada live, weekend semua dia kacau. And then sekarang dia jadi guru, dia ambil masters, dia ambil balik bidang bio. Maksudnya dia buat science com tapi data untuk biologi, untuk medical. Things like that. Sebab tu sebenarnya bio ni dia boleh jadi banyak. Okay, dalam bidang science com pun kalau korang nak fokus untuk bio pun boleh. Macam my sister, adik saya seorang, di PhD, dia dah habis sampai PhD, dia ambil engineering. Tapi di engineering dia bahagian bidang medical equipment. So bahagian perubatan. So dia jadi pegawai penyelidik dekat UM. So asalnya engineer tetapi sekarang dia daripada kemahiran engineering dia and then dia ambil dalam bidang sedikit macam bio sikit lah untuk medical begitu. So basically sebenarnya bio ni dia sangat boleh related dengan banyak benda lah. And then yang ni kalau lah siapa suka ni, saya tak boleh benda ni walaupun nampak comel ni kan. Ni apa ni? Zoology. Ya, zoologi. Siapa yang suka duduk dengan haiwan-haiwan ni, korang boleh lah ambil zoologi. Kalau tak pun korang boleh jadi doktor haiwan. Apa nama doktor haiwan? Veterina. Yeah, veterina. Alright, so saya habis. Okay, do you have any question? Ada tak? Hari ni saya memang first class ni saya tak ada homework. Kita macam ice breaking. So saya tak adalah saya tak ada homework, tak apalah, cukup lah. Tak semestinya saya bagi chance subjek lain lah. Korang dah ada homework untuk subjek lain kan? Tak tahu. Macam mana boleh tak tahu? Baiknya semalam tak ada homework lah maksudnya. Semalam ada. Ada. Malah ada cikgu. Iya. So untuk bio tak ada lah. Bio this week saya tak ada. So saya just intro nak bagi korang tanya pasal biologi. So do you have any question about biology? So saya dah habis dalam bidang biologi. So do you have any question? No. Tak ada. Tak ada. Senang ni. Mula-mula kan, kamu lah takkanlah kelas pertama kan. Saya tak adalah kejam. Kelas pertama semua saya bagi soalan macam soalan SPM. Kalau saya bagi semua soalan SPM tu, semua orang dah lepas je kelas pertama bio. Saya nak drop bio cikgu, saya tak boleh lah bio. Kan. Saya idok lah kejam begitu. Right, so saya minta maaf atas segala salah dan silap. Saya minta maaf kalau saya membebel terlampau banyak, siap ada yang tidur. For those yang lain tak bagus, jangan risau. Saya buat recording and then saya cuba upload kat YouTube. Tapi biasanya bila saya upload kat YouTube, normally saya tahu kalau saya mengajar tu banyak saya bebel, normally saya akan tak buat public lah. Tapi saya akan bagi link kepada awak. So do you have any question? Tak ada kan? So Tak ada. kalau tak ada, korang boleh tahu, korang nampak tak ada pool, saya ada soalan sikit je. Homework kita itu je. Homework kita adalah pasal pool saja. Pasal dia punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni 4 aktiviti kan. Kita tengok pool. So soalan pertama. Biologi adalah kajian mengenai apa? Kedua, kajian bidang fisiologi adalah kajian mengenai what? Ketiga, berikut adalah contoh-contoh bidang perubatan kecuali.
Okay. Now, refleksi. Hari ni, tahap kefahaman. Salah eja. Kefahaman tu. Kefahaman. Typo. Tahap kefahaman pada hari ini. So, kelas tu hari ni kamu lah 100% kamu lah. Takkanlah kelas hari ni tiba-tiba korang tak dapat. Untuk fisiologi tadi tak boleh nak vote dah. Tak boleh tekan. Sebab dah ended dah. Dah ended. Jap. Lagi sekali Apa saya buat Mariana ni? Jap. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, saya yang ended. Okey, tak apalah. So, jom kita jawab sama-sama. Okey, saya tersalah-tekan. Okey, kajian bidang fisiologi adalah kajian mengenai apa? Fungsi dan Fungsi dan Fungsi mekanisme dan dalam mekanisme dalam organisma. Fungsi dan mekanisme dalam organisma. Okey. Nah, kalau mengenai mikroorganisma tu tadi kajian mengenai apa? Mikrobiologi. biologi. Hebat. Kalau pewarisan dan genetik, itu bidang apa? Genetik. Genetik. Hebat. Kacang lah. Baguslah korang memang 100%. Okey. Berikut adalah contoh dalam bahagian perubatan kecuali. teknologi Teknologi hidroponik. Itu bidang apa sebenarnya? itu bidang pertanian. Yeay. Now, saya nak cerita sikit pasal terapi gen. Terapi gen ni adalah macam ni tau. Ini adalah satu teknologi yang baru kita akan belajar dalam tingkatan 5 which is very fascinating. Contoh kalau orang tu sakit tau. Dia ada genetik dia ada yang defect tau. So terapi gen ni kita keluarkan gen yang defect tu. Kita masukkan gen yang normal. Itu kita panggil dia sebagai terapi gen. Terapi gen ni biasanya kita buat untuk perubatan. Tapi ada orang yang salah guna. Dia buat terapi gen. Contoh Ziyad. Dia nak anak mata biru. Tinggi. Rambut blond. Contoh. Boleh buat dengan cara terapi gen. Tapi kita dekat Malaysia kita tak buat begitu. Dan biasanya saya pernah panggil ada ex-student dalam bidang biotech. Biotech ni ada dia punya moral and ethic. Antara satu moral dan etik, kita buat macam contoh terapi gen, kita tak boleh buat satu terapi gen macam kita menjadi Tuhan. So dalam apa-apa dalam bidang biologi dia ada dia punya etik dia sendiri. So kalau etik dia nak buat orang yang macam tu, contohnya tiba-tiba Ziyad menyalahgunakan dia dalam bidang dia ada ilmu mengenai terapi gen tu. Dia nak anak mata biru, rambut blond, tinggi macam model, kaki panjang. So tu tak boleh lah. Sebab itu menyalahi dari segi moral and ethic. So itu adalah dalam bidang bioteknologi yang kita akan belajar dalam tingkatan 5. So Tapi kan cikgu, kalau Ya. kalau saya contohlah nak buat terapi gen tu kan, memang dia akan keluarlah anak mata biru. Betul? Oh, boleh jadi. Boleh. Tapi saya kata apa tadi? Ada etik. Ya. Apa-apa dalam hidup kita ni, dalam hidup kita mesti ada panduan. Sebab tu semua orang paling penting kita mesti, anything dia mesti ada manual. Okay, macam korang lah nak main-main game kan. Kalau korang main game PUBG ke whatever, dia mesti ada rules kan. Mana boleh main hentam semua, betul tak? Betul. So hidup pun sama macam tu, dia memang ada dia punya rules dia tersendiri. So Alhamdulillah, for the first class saya ada 43 orang. So basically UM boleh tak saya boleh tahu nanti boleh tak saya minta saya buat kehadiran kod. Kelas opsi saya tak tahu berapa orang yang ambil. Basically saya tahu ada kelas opsi yang terpaksa ambil bio. Tapi don't be sad. Bagi saya jangan rasa sedih. Macam saya cakap tadi lagi sekali tahu. Kadang-kadang Tuhan tak bagi apa yang kita nak. Tapi Tuhan bagi yang terbaik untuk kita. So kena selalu baik sangka, husnuzon dekat Allah. Yang masuk aliran sains pun sama. You guys kena selalu husnuzon kat Allah. Kadang-kadang memang dalam hidup kita ni, kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi percayalah, kadang Allah turunkan benda yang terbaik. So awak selalu kena husnuzon, kena have faith. Dan satu lagi, just keep on fighting. Just buat yang terbaik. Sebab kita tak tahu dalam zaman COVID ni, kita tak tahu apa yang jadi. Hari ni awak nampak saya, esok belum tentu awak nampak saya. So basically just be nice to others dan buat yang terbaik. So just ingat benda tu. If you have any problem dalam bidang biologi ke, dalam anything, dalam sains, awak boleh PM saya, insyaAllah. Saya kalau awak nak minta pendapat ke apa, insyaAllah saya boleh tolong. InsyaAllah sebab saya tahu the struggle ambil aliran sains ni. Lagi satu zaman COVID ni memang belajar zaman COVID, lepas zaman COVID everything is change. Dia memang 180%, dia memang 360 dia bertukar. Betul tak 360 ke 180? 360 tu macam dia akan balik ke 180, is it? 180. Yeah.
Kalau 360 180. berubah Kalau nak 360 dia akan jadi keadaan asal. Betul tak? dia macam terbalik. Betul. Betul, saya selalu confuse tu. Saya minta maaf tau. Alright. So saya tahu yang masuk ni semua mesti lulus maths kan. So again, untuk kehadiran hari ini saya ambil daripada yang masuk ni saya consider sebagai hadir. Korang tak guna nama pelik-pelik kan? Tak ada. Tak adalah tiba-tiba tulis kat situ tak apa-apa nama. Saya paling tak boleh tiba-tiba tulis nama ayam ke. Saya macam ya Allah, ni siapa ni kan? Tiba-tiba Princess Cute. Saya tak tahulah siapa. Lepas tu Prince Charming. Saya tak tahulah tu siapa nama kan. So nanti saya tengok attendance. Saya boleh tengok attendance daripada yang masuk kelas ni kan. So saya tengok attendance awak dari segi tu dulu. So untuk kelas UPSI kalau ada masalah beritahu saya. Right? So itu sahaja. Terima kasih. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. So, Terima kasih bye. cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Bye. Bye semua. Bye. Okay, left untuk next class. Bye. Sorry saya ambil masa awak banyak. Bye. Dah cepat. Okay, cikgu. Alright. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Bye semua. Terima kasih. Thank you. Okay. Alright guys. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, bye. Say off Alright. Okay, bye. Bye semua. Bye. Recording.